pandangan Islam, Islam menolak. Sebab itu kita kata jangan buat kerja macam Robin Hood. Robin Hood niat dia baik, caranya salah. Sebab itu Islam ada landasannya. Balik pada ini. Ini surah Al-Baqarah 112. Dalam surah Al-Baqarah 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Itu dasar menjawab soalan tadi. Bahkan kata Allah, sesiapa yang beramal, hendaklah dia beramal dengan dua ciri. Pertama, niat kena ikhlas. Pembuat filem niatnya mungkin ikhlas, mesej untuk menjauhkan orang daripada amalan homoseks. Okey, 5. Niatnya suci. Tapi dia tak habis, ayat belum habis. Wa huwa muhsin. Ayat pertama ikhlas, selesai. Nama itu bagus. Yang kedua belum selesai. Wa huwa muhsin. Apa dia muhsin? Buat kerja berpandukan landasan syariat. Baru dapat pahala dan seumpamanya. Inilah menjadi isu. Sebab itu jika saya beri pandangan, saya bincang dengan Prof, saya punya pandangan begini. Buat filem mesej, okey, homoseks. Tunjukkan perbandingan homoseks secara individu. Tunjukkan. Tetapi bila sampai kepada perbuatan-perbuatan yang mengaibkan, tidak perlu. Ketika itu mungkin kita paparkan sekadar dialog data, dialog keburukan yang terhasil dari itu, penyakit-penyakit yang terhasil. Kita boleh olah. Macamlah filem-filem yang pernah dibuat kan, kadang-kadang di tengah jalan dia tulis ayat Quran, dia tulis mesej. Gambar orang putih dahulu pun, saya tengok National Discovery, dia tulis gambar, dia buat gambar, tapi di tengah-tengah tu jika ada mesej penting, dia keluar ayat, boom, kalimatnya, and he shot the man, dan dia bunuh lelaki itu. Itu gambar kemudian jatuh terlentak, kena tembak lah. Dan fitur terangah juga mula. Dia tak tunjuk tembakan yang begitu menyakitkan hati itu. And he shot the man. Cara keluar kalimat tu macam boom lah. Boom, and he shot the man. Kita pun terangah. Lepas tu nampak ketika mata terlihat naik ke atas. Kejam. Sudah terhasil kefahaman orang barat. Itulah insya-Allah saya rasa boleh dibuat. Dan orang Iran antara orang yang kreatif dalam hal yang seumpama ini, dan filmnya bagus, dapat anugerah dan tak ada lucah. Anugerah yang penerbit Iran dapat di banyak tempat ialah gambar yang mendidik, tak ada lucah, tapi dapat anugerah. Bukan tak boleh, boleh sebenarnya, insya-Allah. Boleh menyentuh Al-Quran bagi mereka yang berhadap kecil, tidak kepada mereka yang berjunuk. Tapi bagaimana pula dengan guru-guru wanita yang mengajar Quran yang sentiasa terlibat dengan haid, bagi mereka dalam keadaan mandiri? Tadi saya menjawab secara umum. Yang berjunuk ataupun yang berhadap besar tidak boleh bawa Quran. Quran ada dua jenis. Satu mushaf semata-mata jawi, itu jelas haram. Tapi Quran yang bukan semata-mata jawi, seperti sekarang kita bawa Quran ada terjemahan, maka boleh jika seorang wanita itu haid kelonggarannya lebih besar, sebab ia merupakan hadas besar yang berlaku secara natural. Dia bukan sesuatu yang dicipta direka, ia sesuatu yang tabi'i. Sebab itu wanita haid boleh bawa Quran, tapi cadangan saya untuk elak dari fitnah dan khilaf, bawa Quran terjemahan, bukan Quran mushaf. Kalau saya kata mushaf, jawi semata-mata. Bawa Quran terjemahan macam ini, tak ada masalah. Dan memang kalau kita melihat kitab fiqh sunnah, memang ada ramai sahabat dan imam-imam selepas mereka yang mengatakan bagi wanita haid bawa Quran seperti itu memang boleh, malah lebih dari itu. Baca pun boleh, apatah lagi jika mereka ustaz-ustazah yang mengajar di sekolah. Bayangkan bagi setengah wanita haidnya 2 minggu, sedangkan dia mengajar Quran. Jadi 2 minggu mengajar Quran tanpa sebut Quran, nak jadi apa?
Ustazah ajar Quran tanpa boleh sebut Quran. Ini ustazah saya baca silap, kita tahu dia baca silap, kesilapan tu besar, tapi ustazah terus betulkan saya, tak boleh. Mulut saya beku hari ni, beku 2 minggu, cakap berdalil boleh, Quran dia tak boleh. Kacau. Sebab itu diberi pengecualian. Silakan bagi anda yang haid, anda mengajar, nak sebut ayat Quran, nak mengaji sebab nak diperdengarkan pada anak murid, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Cuma setengah ulama mengatakan ketika itu niat zikir, niat mengajar dan niat zikir. Tapi untuk yang junub, hubungan suami isteri, dia punya hukum lebih ketat. Sebabnya itu bukan tabi'i, itu mencari penyakit, itu pilihan sendiri. Maka hukumnya lebih keras, haram mandi cepat-cepat. Itu kaedahnya. Di 2 keadaan bahaya besar. Wanita haid banyak pelonggaran, ambillah pelonggaran itu insya-Allah. Allahumma a'lam. Kalau macam ajak anak kakak, ajak adik, dia bukan boleh dulu, tapi selalu laku dalam rumah tangga kita macam tu. Masya Allah, betul Reza. Bukan sebagai guru di rumah, kata ibu haid mengajar anak Quran, ya juga termasuk dalam pelonggaran itu, sebab ia sebahagian daripada proses pendidikan. Cuma pendidikan yang Reza sebutkan tadi pendidikan tidak rasmi, tapi dia juga sebahagian pendidikan penting untuk mendidik anak-anak. Sebab dia penting, diberikan juga pelonggaran seperti itu insya-Allah. Allahumma. Bolehkah menggunakan krim yang ada sheet placenta? Placenta ni uri. Uri memang dia penuhi darah, dan darah itu memang dia najis. Dia najis. Jadi krim yang kita gunakan, krim mungkin sebagai bahan kosmetik untuk kulit, untuk mencantikkan muka dan sebagainya. Sekaligus dia tak termasuk dalam hal-hal darurat. Sebab krim untuk kecantikan tak termasuk dalam hal darurat. Yang termasuk dalam hal darurat ialah yang melibatkan nyawa, ataupun jika tak gunakan bahan seperti itu, boleh mendatangkan kemudaratan yang besar. Walaupun tak sampai melibatkan nyawa, tapi boleh menyebabkan kecacatan yang teruk. Maka itu pun termasuk darurat. Tapi sekadar untuk cantikkan muka, maka itu bukan darurat. Oleh sebab ia bukan darurat, tak diberikan pelonggaran menggunakan sesuatu yang jelas haram. Jadi elakkan dari krim yang ada sheet placenta ini ataupun uri kambing biri-biri ini, dan pilih alternatif yang halal. Saya rasa di dunia sekarang sudah banyak pengusaha, pengeluar Islam yang mengeluarkan bahan-bahan yang diuji kaji dan seumpamanya. Malaysia akan menjadi satu kawasan halal hak. Pulau Pinang antara negeri yang menerokai halal hak di bawah kerajaan negeri. Dan saya dimaklumkan sebab saya sebagai AJK, kita cuba tiru seperti Thailand lebih ke depan. Dan baru ini saya bertemu rakan saya di KLIA, dia wakil Malaysia peringkat antarabangsa, membicarakan tentang syariah compliant product. Dia antara pakar dan dia bercakap bahasa saintifik di peringkat antarabangsa, menggunakan bahasa saintifik untuk terangkan syariah Islam di peringkat antarabangsa. Saya terus terang, saya juga sebagai anak muridnya belajar bagaimana dia bercakap dengan mereka, boleh meyakinkan mereka di UK, di Amerika untuk mengeluarkan bahan-bahan khususnya untuk kapal terbang yang halal. Dan halalnya begini, bukan sekadar sembelihan, juga peralatan dan sebagainya. Boleh meyakinkan apa kaedah dia gunakan. Ini sebenarnya suatu yang sedang diterokai dan Malaysia sedang rancak ke arah itu. Sudah ada alternatif, maksudnya begitu, sudah ada alternatif. Ambillah krim-krim yang alternatif. Boleh jaga kecantikan, ya kita setuju, tak ada bantahan. Tapi sudah ada alternatif, ambillah yang halal insya-Allah. Saya dinasihati oleh untuk makan ubat yang berasaskan bovine untuk penyakit saya. Adakah pelonggaran yang bolehkan saya makan ubat ini atas dasar kesihatan? Bovine artinya sesuatu yang bukan porcine. Kena ingat porcine dengan bovine. Jika sesuatu itu datang daripada haiwan, ubat itu dari haiwan, dia ambil dari haiwan, maka ia ada 2 kalimat penting yang kita kena faham. Pertama porcine, yang kedua bovine. Porcine ni jaga, P-O-R-C-I-N-E.
Inilah yang kita